Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ayat sekali lagi ya. Muka surat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Sila muka surat 78. Ayat yang kita baca tadi mengandungi pedoman menghadapi musibah, iaitu bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu, bersabar dan menghadapi kenyataan. Kenyataan kita semua datang daripada Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Jadi modal tetap modal, untung tetap untung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudiannya kita dapati Nabi SAW juga mengajar kita supaya di samping inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita baca doa. Sebab inna lillahi itu tidak doa padanya. Tidak doa tu. Inna kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Itu kesedaran. Kesedaran. Kita tanam kesedaran. Maknanya apa sabar itu? Itulah dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kandungan di dalam ayat ini. Kemudian kita disarankan supaya baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, wahai Tuhanku, kurniakan ganjaran pada bencana yang menimpaku dan kurniakan padaku pampasan
yang lebih baik daripadanya. Kurniakan pampasan. Cuba ikut saya baca. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dia. Ini mesti disempurnakan sekat itu, dan tak adalah. Dan adab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini, adab di samping kita mengikuti panduan tadi, bersabar, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca dan hayati maknanya, dan kita sambung pula dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi Nabi SAW mengajar kita, barang siapa membaca doa ini, Allah akan memberi pampasan pada musibah yang diterimanya, dan Allah menggantikan yang lebih baik. Allah menggantikan orang yang lebih baik daripadanya. Ummi Salmah radhiyallahu taala Ummi Sulaim, bukan Salmah, Ummi Sulaim radhiyallahu anha, apabila dia membaca doa ini setelah kematian suaminya Abu Talha meninggal dunia. Bukan Abu Talha ni suami kedua. Suami pertamanya bapa kepada Anas bin Malik. Malik meninggal dunia. Kemudiannya Ummi Sulaim ni seorang yang baik dengan Nabi, dan selalu Nabi ke rumahnya. Nabi tahu hati budi Ummi Sulaim ni, sangat cintakan Nabi, dan Nabi apa-apa hal pun dia pergi ke rumah Ummi Sulaim. Apa yang ada pada Ummi Sulaim Nabi jamah. Nabi makan, Nabi minum. Kadang-kadang Nabi bawa kawan ke rumah Ummi Sulaim untuk melawat Ummi Sulaim dan makan apa yang ada di rumahnya. Setelah bapa suaminya meninggal dunia, dia Nabi tidak putus hubungan dengannya, kerana Anas bin Malik itu dijadikan anak angkat pada Nabi, dan Nabi SAW sangat gembira dengan Anas, dan Anas bergembira dengan Nabi. Anas kata, ma masistu khazzan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah jamah, tak pernah sentuh kulit yang lebih lembut daripada sutera, lebih lembut, iaitu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas juga pernah menyatakan aku berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Fama qala li uffin qattu lima fa'alta hadha wa lima fa'alta hadha. 10 tahun aku berkhidmat kepada Nabi SAW tak pernah menegur apa-apa kesalahan, apa-apa sedikit sebanyak yang aku lakukan bagi pihak Nabi SAW. Dia tidak pernah kata, mengapa kamu buat begitu, kamu tak buat begini, mengapa. Nabi tak pernah tegur begitu kepada Anas bin Malik. Menariknya, apabila Ummi Sulaim suaminya meninggal dunia, Nabi dah ajar doa kepada dia, bacalah doa ni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikanlah kepadaku pampasan pada musibah yang aku terima, dan gantikanlah yang terbaik bagiku. Tidak lama kemudian, selepas iddah, Abu Talha datang. Abu Talha masuk melamar Ummi Sulaim. Ummi Sulaim pergi beritahu kepada Nabi terlebih dahulu macam mana keadaan, sebab hubungan rapatnya dengan Nabi. Dia pergi tanya Nabi. Nabi kata, oh itu baik sekali Abu Talha, katanya. Ini terbaik, sama dengan suamimu yang terdahulu, Abu Talha. Dan Abu Talha pun sangat-sangat cintakan kepada isteri dan anak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi doa-doa yang seumpama ini, kita tahu latar belakangnya dan kedudukan Nabi SAW, hubungannya dengan Ummi Sulaim,
ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudiannya ayat akhir sekali ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun, muka surat 73. Ini perakuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersabar dan mengikuti panduan Nabi ketika menghadapi musibah kematian ini. Musibah, orang itulah mereka akan dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang yang mendapat hidayat. Ulaika humul muhtadun, siapa orangnya? Orang bersabar dan orang yang beroleh hidayat. Bersabar ini bagaimana? Orang yang redha dengan hukum Allah. Jadi barang siapa yang redha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi balasan yang terbaik baginya. Oleh kerana itu maka orang yang tidak redha, yakni tidak suka dengan ujian Allah ini, sepatutnya, sebaik-baiknya usaha untuk mengubahkan perasaan tidak redha dengan hukum Allah itu. Nabi menyatakan dalam hadis, sesiapa yang tidak redha, antara tanda tidak redha ialah niyahah. Niyahah ini orang yang meraung selepas kematian, yang menyatakan dia terlalu duka cita. Nabi larang orang yang seumpama itu, tetapi sebaliknya setakat menangis itu ulama kita menyatakan diharuskan. Tetapi meratap ini disebut niyahah, adalah satu amalan yang membayangkan dia tidak redha dengan hukum Allah. Tidak redha adalah satu dosa yang sangat besar. Niyahah dosanya besar. Niyahah. Satu ketika ada kisah yang menarik. Sedang orang ramai tawaf di keliling Kaabah, musim haji. Dia kata, ya Rabb, hal anta radin anni. Dalam doa dia sampai dia bertawaf, ya Allah, hal anta radin anni, wahai Tuhanku, kamu redakah kepadaku? Sedangkan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih duduk di belakang dia, sama-sama tawaf. Jadi orang tu dia baca macam tu doa dia, hal anta radin anni, ya Tuhanku, kamu redakah atas perbuatan aku ni? Aku ni tawaf, buat haji, dan sebelum ni anakku meninggal dunia, orang yang dikasihinya sangat meninggal dunia, anak dia ke isteri dia ke tak tahulah. Imam Syafi'i yang dengar orang ni, dia kata tergamuknya, dia baca macam tu doa dia, hal anta radin anni. Dia tanya, Tuhanmu redha ke tidak lagi? Aku dah mari tawaf, mari sa'i, buat haji di sini. Hal anta radin anni. Imam Syafi'i kata, ya hadha, wahai orang ni, ya hadha, macam begitulah kalau terjemah harfiahnya, ya hadha, wahai ini, wahai orang ini, kasarlah. Dia kata, hal anta radin 'anillahi hatta yardallahu 'ank. Mu tak redha ke yang Tuhan beri kepadamu sehinggalah Tuhan redha kemudiannya? Mu dulu redha ke tak? Allah ambil nyawa orang yang kamu kasihi, dan pada ketika itu kamu redha tak redha? Lalu orang tu pun paling ke belakang. Lalu dia tengok, mana anta? Kamu siapa? Tanya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ana Muhammad bin Idris. Saya ini Muhammad bin Idris. Lalu dia pun malu. Dia dah Muhammad bin Idris ni orang yang masyhur sekali, tapi dia kenal nama, tak kenal orangnya. Rupanya orangnya tidaklah besar sangat tubuhnya. Muhammad bin Idris. Katanya, saya Muhammad bin Idris. Kata dia, minta maaf. Ya, kaifa yardallahu anka wa anta lam tatamanna ridahu. Bagaimana Allah boleh redakan kepada kamu sedangkan kamu tidak cintakan keredaan Allah? Kamu masih mengungkit-ungkit atas keputusan Allah. Ini bertentangan
dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam Syafi'i, idza kana sururuka bin niqmati ka sururika bin ni'mah faqad radita 'anillahi. Nikmah maknanya malapetaka, nikmat makna nikmat, nikmat dawannya nikmah. Jadi kalau tulis nikmat tu dengan K, dia membawa erti mungkin maknanya bala. Kalau kita nak tulis nikmat, jangan tulis dengan K. Orang baca K, orang baca nikmat. Nikmat tu malapetaka. Syukur kepada nikmat, syukur kepada malapetaka. Oh, besar tu. Sebab itulah buang koma tu pada nikmat, tulisan dulu, buang koma dulu, nikmat. Nikmat tu koma bukan K. Buang tu satu kesalahan besar, kerana bacaannya tidak lebih baik tetapi lebih buruk. Nikmat maknanya idza kana sururuka bin nikmah, kalaulah katanya anda bergembira dengan malapetaka, sebagaimana anda bergembira dengan nikmat, faqad radita 'anillah, anda redha kepada Allah. Tanda anda redha kepada Allah, bala yang menimpa anda suka, sebagaimana anda suka juga dengan nikmat yang Allah beri. Itulah tanda bahawa Allah redha kepada anda. Tinggi sikit tu tinggi itu, baca patut baca tak kena pun. Nikmah tak boleh, nikmat. Iklan tak boleh, iklan tak boleh, iklan. Biarlah tulis macam mana pun kita baca betul, tak apa, tulis iklan tapi bacanya iklan. Nikmat bukan bacanya nikmat. Nikmat salah. Nikmat tu dia asalnya Nik Muhammad, tapi Muhammad tu dia potong situnya jadi nikmat. Jadi nikmat. Jadi nikmat tu orang pula kalau baca nikmat tu. Baiklah, banyak panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kematian berlaku pada orang lain, kita juga ucap takziah pada mereka. Bagaimana takziah? Takziah ni ialah kita katanya sabar. Itu bukan takziah. Takziah Nabi kepada satu orang, dia kata inna lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta. Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. Kepunyaan Allah apa yang dia ambil, kepunyaan Allah juga apa yang dia beri. Yang Allah beri itu kepunyaan Allah, yang dia tarik pun kepunyaan dia juga. Itu takziah. Jadi ini boleh membantu kawan-kawan, saudara-saudara mara kalau dia memahaminya. Kalau kita nak terjemah pun sabarlah. Hak Tuhan ambil dan Tuhan beri ini semuanya kepunyaan dia. Yang dia beri dan dia ambil semuanya itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kita tak ada apa-apa, kita hanya menerima amanah yang diberi Allah kepada kita. Itulah dekat itu. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.